Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Timbalan Mufti Dr. Zulhilmi bin Muhammad, yang saya hormati Pegawai Jabatan Mufti selaku SU AJK Fatwa Ustazah Nurul Najah binti Zulkifli, yang saya hormati juga Pegawai Istimbat selaku AJK Fatwa Ustazah Mustaqimah Mumtahanah binti Fauzi, Ustazah Aida Munira binti Mazlan, Ustazah Nurul Farihah binti Mazlan. Dan turut dialukan jemputan luar kita iaitu Puan Aina, pegawai daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan untuk makluman semua, selamat datang saya ucapkan untuk semua ke Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pepel bagi sesi yang ke-22 bagi membincangkan berkenaan dengan permohonan penggunaan bahan kimia phthalates dalam produk bekas makanan Shah Enterprise. Dan muzakarah pada kali ini dilakukan secara sidang maya ataupun online oleh kerana kekangan masa, oleh kerana keadaan kita yang tidak mengizinkan pada kali ini, memandangkan kita masih berada dalam keadaan pandemik COVID-19. Jadi muzakarah ini tetap perlu diteruskan. Dan untuk makluman semua, salah seorang AJK Fatwa kita iaitu Ustazah Nurul Fatihah tidak dapat hadir kerana terdapat urusan yang perlu diselesaikan. Dan tanpa membuang masa, saya menjemput setiausaha kita Ustazah Najihah untuk memberikan penerangan secara ringkas berkenaan surat permohonan yang dilakukan. Dipersilakan Ustazah Najihah. Okay, terima kasih Datuk Mufti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baiklah, menerusi surat permohonan yang telah kita terima pada 2 minggu lepas, dan saya sebagai setiausaha telah pun menghantar memo muzakarah pada kali ini kepada semua ahli jawatan kuasa fatwa sebagai persediaan sebelum muzakarah ini dijalankan. Okay, baiklah, muzakarah ini adalah bagi membincangkan isu berkenaan permohonan penggunaan bahan kimia phthalate dalam produk bekas makanan Shah Enterprise. Okay. Isu ni mengenai penggunaan bahan kimia phthalate ini mendapat perhatian masyarakat berikutan dengan akhbar utusan Malaysia yang melaporkan pada 30 Oktober 2021 yang bertajuk bahan kimia bahaya phthalate dalam makanan segera, yang menyatakan bahawa di Washington terdapat satu kajian baharu yang mendapati beberapa hidangan makanan segera mengandungi bahan kimia yang dikenali sebagai phthalate. Okay, baiklah. Isu yang sama juga pernah tular pada tahun 2019, laporan daripada portal akhbar The Star Online yang bertajuk Help Ministry to Look into Harmful Chemical Found in Plastic Food Containers, yang melaporkan bahawa bahan kimia phthalate ni sering digunakan dalam kebanyakan bahan pembungkus plastik dan mampu menyebabkan pelbagai kesan negatif terhadap kesihatan tubuh manusia. Jadi perkara ini telah pun disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui satu kenyataan akhbar pada 14 November 2019 oleh Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, iaitu Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, mengenai ancaman kesihatan yang mungkin dihadapi oleh seseorang jika terdedah dengan bahan kimia phthalate ini pada tahap yang tinggi.
Jadi isu ini telah mengundang pelbagai respon dan pandangan masyarakat sekiranya bahan kimia seperti ftalat ini berbahaya kepada manusia, adakah ia dibenarkan untuk digunakan dalam produk seharian, terutamanya dalam produk makanan dan kesihatan menurut syarak. Jadi hal ini kerana Islam amat menitik beratkan penjagaan nyawa iaitu hifzu an-nafs dan ini merupakan salah satu maqasid syariah serta disebutkan juga dalam salah satu kaedah fiqh iaitu kemudaratan haruslah dihilangkan. Jadi sehubungan dengan itu, pemohon ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak mufti berkenaan permasalahan ini. Sebenarnya bagi mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai produk bekas makanan ini, pemohon telah pun dijemput untuk sama-sama hadir dalam muzakarah kali ini. Jadi saya ingin memohon kebenaran daripada Datuk Mufti untuk saya menjemput pemohon untuk masuk ke dalam muzakarah ini. Boleh, silakan. Assalamualaikum Puan Liana, Puan boleh masuk ke link yang telah saya berikan sebentar tadi. Okay, baiklah. Sebelum kita memulakan perbincangan dengan lebih lanjut, suka untuk saya memperkenalkan pemohon kita iaitu Puan Liana binti Samsudin. Assalamualaikum dan apa khabar Puan Liana? Waalaikumsalam Cik Najiha. Alhamdulillah saya sihat saja. Ya. Baiklah, memandangkan muzakarah kali ini kita melibatkan panel daripada luar, maka saya ingin memperkenalkanlah secara ringkas semua ahli musyarik kita pada hari ini. Iaitu yang utama Datuk Mufti Zaim, Dr. Zul, Ustazah Mustaqimah, Ustazah Aida, Ustazah Fariha dan juga panel luar daripada KKM iaitu Puan Aina. Ya, baiklah. Tujuan kita menjemput pemohon iaitu Puan Liana adalah untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan produk bekas makanan daripada Shah Enterprise yang menggunakan bahan kimia ftalat sebagai salah satu bahan pembuatannya. Seterusnya saya serahkan majlis kepada Datuk Mufti. Najib. Pertamanya, selamat datang kepada Puan Liana ke dalam muzakarah kita pada hari ini. Muzakarah kita pada hari ini adalah untuk sama-sama kita mencari jalan penyelesaian untuk mencari jawapan kepada permohonan yang telah dilakukan oleh Puan Liana kepada pejabat mufti. Oleh itu saya menjemput kepada Puan Liana untuk memberi penjelasan dengan lebih jelas berkenaan dengan produk makanan, produk bekas makanan dari Shah Enterprise, bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya. Dipersilakan Puan Liana. Baiklah, terima kasih kepada Datuk Mufti. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Mufti dan semua ahli jawatan kuasa fatwa yang ada pada hari ini kerana menjemput saya bersama-sama dalam muzakarah pagi ini bagi permohonan yang telah saya hantar sebelum ini. Okey, tujuannya adalah saya ingin membuat permohonan dalam penggunaan bahan kimia phthalate di dalam bekas makanan, produk bekas makanan syarikat saya iaitu Shah Enterprise. Okey, sebelum itu saya ingin memohon izin untuk berkongsi sedikit paparan mengenai bahan-bahan yang telah kami gunakan untuk menghasilkan bekas makanan tersebut. Boleh nampak saya punya slide? Boleh. Okey. Boleh, jelas. Okay. Terima kasih. Okey, di sini saya ingin memaparkan beberapa bahan yang kami gunakan untuk menghasilkan produk bekas makanan. Okey, antaranya yang pertama adalah bahan phthalate, di mana bahan phthalate ni adalah bahan kimia yang digunakan bagi menjadikan bekas makanan ini lebih fleksibel ataupun dikatakan dia tahan lebih kuat kepada tekanan. Okey, yang kedua adalah polietilena berketumpatan tinggi ataupun disebut sebagai HDPE, di mana bahan ini digunakan di dalam bekas makanan ini agar bahan ini tidak mudah rosak.
Okay, yang terakhir adalah polypropylene, di mana polypropylene ni digunakan untuk bekas makanan ni tahan kepada suhu yang tinggi dan mengelakkan daripada bekas makanan ni, makanan yang diletakkan dalam bekas tu menjadi sejuk. Okay, jadi itulah antara bahan-bahan yang kami gunakan untuk menghasilkan bekas makanan yang berasaskan plastik. Okay, jadi itu serba sedikitlah penjelasan saya untuk bahan-bahan yang digunakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Liana atas penjelasan sebentar tadi berkenaan dengan produk bekas makanan. Baik, seterusnya saya membuka peluang kepada semua AJK Fatwa. Andai kata ada persoalan, andai kata ada keraguan berkenaan dengan produk bekas makanan daripada Shah Enterprise, boleh ajukan kepada Puan Liana. Silakan. Baik, terima kasih kepada Datuk Mufti. Kepada Puan Liana, saya ingin bertanya sedikit, adakah kesemua bekas makanan yang dijual di Shah Enterprise itu mempunyai bahan kimia falat? Saya mohon sedikit pencerahan daripada Puan Liana. Itu sahaja. Terima kasih Cik Faria atas soalan. Okey, untuk maklumat semua, tidak kesemua produk keluaran Shah Enterprise ni kami menggunakan bahan kimia pellet ni. Untuk maklumat, hanya produk yang berasaskan plastik kami menggunakan bahan kimia pellet. Manakala untuk bahan-bahan yang berasaskan seperti plastik ataupun kaca, kami tidak menggunakan bahan kimia pellet ini. Itulah. Okey, Puan Liana, saya nak tanya, adakah penggunaan bahan kimia pellet yang digunakan dalam perbuatan bekas makanan Shah Enterprise ni yang mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia? Ya, syarikat kami sentiasa memastikan peratusan bahan kimia pellet yang digunakan tu dalam keluaran produk bekas makanan yang berasaskan plastik tu menepati kadar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Okey, baik. Jadi AJK Fatwa masih ada soalan yang ingin diajukan kepada Puan Liana? Tak ada dah Mufti, rasanya sudah jelas penjelasan daripada Puan Liana tadi. Okey, kalau tak ada dah, jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pemohon Puan Liana di atas kesudian untuk sama-sama hadir dalam muzakarah pada hari ini. InsyaAllah pihak kami akan sesegera mungkin untuk mengeluarkan memo berkenaan dengan permohonan yang dilakukan oleh Puan. Okey, terima kasih juga saya ucapkan kepada semua dan saya berharap agar isu ini dapat diselesaikan dengan secepat mungkin. Jadi saya mohon diri untuk keluar dahulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, kerana kesudian untuk menghubungi dan menjemput Puan Liana pada hari ini untuk kita sama-sama jelas berkenaan dengan permohonan yang dilakukan untuk sama-sama kita membuat keputusan selepas ini. Baik, saya dimaklumkan bahawa Ustazah Nurul Fatihah sudah bersedia untuk bersama-sama kita dalam muzakarah kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Ustazah Nurul Fatihah, salah seorang AJK Fatwa kita, untuk masuk ke dalam talian. Dipersilakan Ustazah Fatihah. Baik, seterusnya saya ingin berjemput Ustazah Nurul Fatihah untuk memberikan sedikit gambaran berkenaan dengan apa itu sebenarnya bahan kimia pellets. Dipersilakan Ustazah Nurul Fatihah. Okey, pertama sekali minta maaf kepada Datuk Mufti atas kelewatan. Okey, untuk gambaran awal tentang bahan pellet ini, okey, kita dapati sebenarnya plastik yang kita gunakan pada kehidupan harian kita mempunyai bahan kimia pellet ini. Ini kerana bahan pellet ni adalah bahan yang sering digunakan di dalam pembuatan plastik bagi produk yang berasaskan plastik tu menjadi lebih fleksibel. Okey, ada pelbagai produk, terutamanya kita boleh tengok dalam industri makanan, kesihatan dan alatan perubatan.
Okey, terdapat seorang pengkaji iaitu dikenali sebagai Shetler. Dalam kajian dia ada menyatakan bahawa penghasilan bahan kimia ini adalah tertinggi di dalam bahan binaan, pakaian dan juga perabot. Pengkaji turut mengatakan bahan kimia ini adalah sebagai bahan pelarut, lilin, barangan kosmetik dan racun serangga. Okey, selain itu bahan pellet ni digunakan di dalam plastik sebagai satu bahan yang menjadi kemasan untuk sesuatu produk tersebut. Ini kerana sesuatu perkara yang untuk penggunaan bahan kimia pellet ni tak dapat dihindari oleh sesebuah industri ini kerana plastik ni adalah macam kita tahu plastik ni adalah bahan yang murah dan mudah didapati oleh setiap industri di mana-mana ada. Okey, seterusnya pellet ni juga adalah gabungan antara beberapa bahan kimia yang diperbuat daripada petroleum. Okey, bahan ini kebiasaannya ada dalam beberapa produk penjagaan diri serta dalam pembuatan plastik yang mana bagi tujuan melembutkan serta menambah baik flexibility plastik dan PVC. PVC ni adalah polyvinyl chloride. Okey, setakat ni bahan kimia pellet ni yang paling umum adalah dalam pembuatan polyvinyl chlorida. Ini disebabkan penambahan pellet pada PVC ni dia menjadikan plastik yang rapuh tu akan menjadi lebih keras dan menjadi tahan lama. Okey. Tapi namun yang demikian, penggunaan bahan kimia pellet ni banyak didapati juga di dalam pembuatan plastik yang digunakan untuk membungkus makanan. Okey, hal ini kerana pellet ni dia mempunyai zat yang berfungsi untuk memanjangkan hayat, menguatkan zat serta menjadikan plastik makanan tu lebih fleksibel ataupun mudah untuk dibawa oleh orang ramai. Okey, perkara ini akan memudahkanlah pengusaha makanan untuk menjual produk mereka. Kita pun boleh lihat dekat mana-mana akan menggunakan plastik. Okey. Selain itu, bahan kimia pellet ni juga dicampurkan dalam produk-produk kesihatan seperti kita boleh lihat pada sabun, shampoo, barangan kosmetik dan pencuci baju. Okey, fakta-fakta ini membuktikan bahawa penggunaan bahan kimia pellet ni menjadi satu kelaziman lah bagi kebanyakan produk-produk harian kerana fungsinya yang begitu banyak lah macam kita tengok tadi kan. Okey, walau bagaimanapun kegusaran mula timbul dalam masyarakat berkenaan penggunaan bahan kimia pellet ini dalam produk-produk harian. Okey, kebimbangan ini berdasarkan daripada hasil beberapa kajian daripada pengkaji-pengkaji yang mengatakan bahan kimia pellet ni mampu mendatangkan impak negatif terhadap kesihatan seseorang tu sekiranya ia mengambil secara berlebihan. Jadi itu adalah gambaran awal bagi bahan kimia pellet tersebut. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustazah Nurul Fatihah di atas penjelasan sebentar tadi. Berdasarkan penjelasan sebentar tadi, dapat kita ketahui bahawa pellets ini terdiri daripada petroleum. Dan petroleum ini merupakan bahan yang suci dan bukan najis. Jadi, pellets yang diperbuat daripada petroleum ini boleh dikatakan suci juga. Dan kepada Dr. Zul, bagaimanakah pula menurut pandangan kesihatannya berkenaan dengan kesan pellets ini terhadap kesihatan manusia? Silakan Dr. Zul. Okey, baik. Terima kasih kepada Datuk Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dapat kita tahu bahawa pellet ini adalah salah satu kelas bahan kimia yang bertindak sebagai pelarut dan penstabil yang digunakan dalam proses sekitaran plastik seperti PVC, seperti mana yang dinyatakan tadi, yang mana penggunaan bahan kimia bertoksik ini termasuklah DHP, phthalate, yang mampu berlaku daripada pendedahan phthalate ini termasuklah gangguan hormon, masalah perkembangan dan juga pembiakan. Selain itu, kajian terkini menunjukkan bahawa phthalate ini juga mampu memberi kesan dari sudut kelahiran pramatang, pengeluaran sperma yang rendah serta perkembangan beberapa jenis kanser yang lain. Yang mana
kita secara umum kita tahu bahawa bahan kimia felek ini tidak mampu dilihat dengan mata ataupun dihidu ataupun kita merasakannya. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, bahawa bahan kimia felek ini yang digunakan produk-produk yang berasaskan plastik seperti pembungkusan plastik makanan itu mampu memberi kesan kesihatan yang bahaya seperti kanser, kerosakan hati, masalah reproduktif dan juga kecederaan hormon. Okey, kita juga dapat dapati bahawa menurut Kementerian Kesihatan Republik Indonesia juga menyatakan bahawa bahan kimia ini juga berbahaya kepada ibu mengandung. Apabila bahan ini diserap masuk ke dalam kandungan ibu, pelbagai masalah akan dihadapi. Sebagai contoh, akan berlaku masalah gangguan motorik kepada janin dalam kandungan tersebut. Yang mana perkara ini dapat dikesan apabila bayi itu dilahirkan. Yang mana kita akan dapati bahawa masa bayi itu akan mengalami masalah dari segi pertumbuhan dan juga perkembangan otak. Yang mana kesannya bayi tersebut akan lambat untuk mula bercakap berbanding dengan bayi-bayi yang lain. Okey, seterusnya, menurut Stephanie Eek, menurut kajian beliau pada tahun 2021, mana kajian yang terkini, produk makanan yang mengandungi bahan ini sangat memberi risiko kepada kelahiran bayi pramatang. Selain menyebabkan bayi yang dilahirkan akan terjejas dari segi perkembangan sosial, komunikasi dan mampu menghadapi IQ yang lebih rendah. Okey, selain itu, bahan kimia felek ini sangat berbahaya kepada bayi. Apabila seperti bayi suka memasukkan mainan, terutamanya mainan plastik ini ke dalam mulut. Dan bahan kimia ini, toksik daripada bahan kimia ini mampu dipindahkan masuk ke tubuh badan mereka melalui air liur serta sentuhan pada plastik tersebut apabila terutamanya barang mainan ini terdedah dengan haba. Okey, kita juga digemparkan melalui akhbar utusan Malaysia pada tahun lepas, 24 September 2021, yang menyatakan bahawa di New York, satu kajian yang dijalankan di Fakulti Perubatan New York University telah menemukan mikroplastik dalam najis bayi 10 kali lebih tinggi berbanding dengan orang dewasa. Yang mana kajian ini telah diterbitkan dalam American Chemical Society Environmental Science and Technology Letter. Yang mana penyelidik mendapati bahawa kandungan mikroplastik yang dikenali sebagai felek ini lebih tinggi berbanding najis orang dewasa. Yang mana kanak-kanak ini mungkin terdedah dengan perkara ini apabila bersentuhan dengan produk mainan serta merangkak di permaidani. Okay. Apa yang kita bimbangkan bahawa felek ini bukan sahaja memberi kesan kepada bayi, malah mampu memberi kesan dari sudut kesihatan kepada orang dewasa. Yang mana mereka dalam kumpulan tersebut berisiko untuk mengalami kegemukan, diabetes dan sindrom metabolik. Yang mana boleh menyebabkan masalah kesuburan dan menyebabkan penurunan kesuburan, perubahan sperma dan perubahan kadar testosteron. Yang mana bagi individu wanita pula mampu berisiko mengalami masalah kesuburan. Okey. Menurut kajian yang dilakukan pada tahun 1999 sehingga tahun 2008 menunjukkan bahawa felek ini mampu mempengaruhi kesuburan individu wanita. Yang mana penyelidikan oleh National Health and Nutrition Examination Survey telah menganalisis 11 bahan kimia pengganggu endokrin pada 31,000 lebih golongan wanita. Yang mana hasil kajian menunjukkan mereka dengan tahap felek yang tertinggi akan mencapai menopause kira-kira 4 tahun lebih awal berbanding dengan wanita lain. Oleh yang demikian, dapat saya simpulkan secara ringkas bahawa bahan kimia felek ini sememangnya dan dibuktikan bahawa mampu mendatangkan pelbagai kesan negatif terhadap kesihatan seseorang, sama ada mereka itu adalah golongan dewasa maupun kanak-kanak. Namun, perkara ini hanya terjadi sekiranya pencemaran felek ini berada pada tahap yang tinggi dan berbahaya serta secara berterusan bagi jangka masa yang panjang. Sekian saja penerangan saya dari sudut kesihatan. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Zul atas penerangan yang begitu jelas tadi. Kita mengetahui bahawa Islam adalah sebuah agama yang menitik beratkan perkara yang terbaik. Terutamanya isu-isu yang melibatkan persoalan halal dan haram. Kerana ia adalah perkara utama dan dalam kehidupan sebagai seorang umat Islam, perkara itulah yang perlu dititik beratkan oleh setiap umat Islam. Jadi,
seterusnya saya minta kepada pegawai luar kita, penelutuk Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu Puan Aina untuk memberikan sedikit penerangan. Apakah usaha daripada KKM berkenaan dengan isu Felix ini? Dipersilakan Puan Aina. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Datuk Mufti. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Unit Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan telah menjalankan pemantauan sejak tahun 2002 lagi ke atas keselamatan bahan plastik, termasuklah pelbagai jenis pembungkus plastik, tin minuman aluminium, botol susu, puting kanak-kanak, pembungkus gula-gula dan makanan ringan serta mainan kanak-kanak. Jadi kami mendapati hasil pemantauan yang dijalankan, pencemaran pellets dalam plastik kemakanan adalah pada tahap yang tidak membahayakan kesihatan. Pemantauan terkini yang telah kami jalankan dari 2017 hingga kini ke atas 130 sampel makanan mendapati tiada bahan kimia pellets di dalam sampel makanan yang telah kami kaji. Pemantauan yang dijalankan turut mendapati bahan pembungkus makanan yang terdapat di pasaran adalah selamat digunakan. Unit Bahagian Keselamatan Kualiti Makanan juga turut memantau bahan pembungkus plastik makanan yang digunakan di pasaran tempatan dan sentiasa mengikuti perkembangan saintifik di peringkat antarabangsa bagi memantau risiko terkini keselamatan makanan yang berpunca dari bahan pembungkus plastik. Contoh yang kami dapat berikan iaitu pada tahun 2011, pihak Kementerian Kesihatan memaklumkan status terkini mengenai pemantauan makanan import dari Taiwan yang dicemari oleh DHP. Jadi hasil pemantauan KKM ke atas produk makanan Taiwan yang mana telah disyaki terbabit dengan pencemaran DHP ini. Jadi pihak kami telah mengambil tindakan terus dengan mengarahkan syarikat-syarikat terbabit untuk memanggil balik produk makanan tersebut dengan serta-merta. Manakala semua penjual produk tersebut dinasihatkan memberhentikan penjualan produk yang telah tercemar. Jadi menurut rekod yang terdapat di pihak KKM bahawa produk-produk dari Shah Enterprise telah berdaftar di bawah Bahagian Keselamatan Kualiti Makanan dan data menunjukkan bahawa produk bekas makanan dari syarikat tersebut selamat digunakan kepada orang ramai. Jadi kami juga mempunyai undang-undang jika sekiranya pihak peniaga enggan atau berkeras untuk terus menjual produk yang dilarang oleh pihak KKM, kita akan mengambil tindakan tegas berdasarkan Peraturan 27 iaitu Peraturan-Peraturan Makanan 1985 bahawa penggunaan bahan pembungkus yang berbahaya dan boleh memudaratkan kesihatan pengguna adalah dilarang dan jika disabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 Malaysia atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puan Aina atas penjelasan sebentar tadi. Baik, seterusnya saya nak minta pendapat daripada Ustazah Mustaqimah berkenaan dengan hal yang kita bincangkan sekarang ini. Dipersilakan Ustazah Mustaqimah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk Mufti. Okey, baiklah. Sebagaimana yang kita maklum, di dalam Al-Quran, perkataan halal seringkali digandingkan bersama dengan perkataan thayyib yang bermaksud sesuatu yang baik. Okey, berdasarkan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali yang ke-107 telah ditetapkan bahawa setiap makanan atau produk kesihatan yang dihasilkan mestilah terdiri daripada bahan yang halal lagi baik serta tidak memberi kesan yang buruk kepada kesihatan manusia. Okey, phellet sebagaimana yang kita ketahui, ia boleh memberi kesan yang bahaya terhadap kesihatan berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh pakar kesihatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dr. Zul sebentar tadi. Okey, di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tulqu biaidikum ila tahlukah, yang bermaksud dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Okey, berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita umat manusia untuk mendedahkan diri daripada perkara yang boleh membahayakan diri sendiri. Okey, perkara ini terdapat di dalam salah satu prinsip maqasid syariah iaitu hifzun nafs yang bermaksud menjaga nyawa atau memelihara nyawa. Dengan kata lain, menjaga hak nyawa dalam kehidupan termasuk juga hak keselamatan,
kemuliaan dan juga kehormatan nyawa. Okey, ini menunjukkan bahawa Islam amat mementingkan umatnya untuk menjaga diri daripada perkara yang boleh membawa kepada kebinasaan dirinya sendiri. Okey, selain itu dapat juga kita lihat di dalam salah satu kaedah fiqh iaitu ad-daruru yuzal yang bermaksud kemudaratan. Apabila berlaku suatu kemudaratan maka ianya wajib untuk dihilangkan kerana kemudaratan itu adalah suatu kezaliman dan ianya haram di sisi syarak. Okey, dengan kata lain kemudaratan tersebut perlu kita halang daripada berlaku, kita mesti halang secepatnya. Okey, tidak dinafikan phelate ni mempunyai manfaatnya yang tersendiri dalam pemprosesan makanan ataupun produk makanan. Okey, namun perlu kita ingat bahawa ianya juga salah satu kepada punca masalah kesihatan. Okey, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kaedah umum yang diguna di dalam Islam bagi menjaga kemaslahatan diri adalah umat Islam tidak dihalalkan untuk memakan apa sahaja makanan dan minuman walaupun dalam kuantiti yang sedikit sekiranya makanan atau minuman tersebut mampu mendatangkan kebinasaan terhadap dirinya sama ada dengan kadar cepat ataupun lambat sebagaimana racun atau mana-mana bahan yang dikenal pasti mampu mendatangkan bahaya serta memudaratkan. Okay, perkara ini seperti yang disebutkan di dalam salah satu kaedah syarak iaitu jalbul masalih wa daf'ul mafasid yang bermaksud mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Sebagaimana yang kita tahu, setiap pensyariatan hukum tu kembali kepada perkara yang mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Sekiranya sesuatu perkara itu banyak memberi manfaat kepada manusia, maka ianya dihalalkan dan jika sebaliknya maka ianya diharamkan. Oleh itu melalui dalil dan hujah yang dikemukakan, saya berpendapat bahawa sebarang produk yang dikeluarkan oleh syarikat Shah Enterprise yang mengandungi phelate tidak harus untuk digunakan dan terus dijual kepada orang ramai kerana ianya mempunyai faktor yang berbahaya kepada kesihatan dan ianya ditegah di dalam Islam. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustazah Mustaqimah di atas penjelasan sebentar tadi. Baik, berdasarkan penerangan dan penjelasan yang telah dijelaskan sebentar tadi, dapat kita lihat bahawa penggunaan pellets ini ada kebaikan dan keburukannya. Jadi saya ingin meminta pendapat daripada AJK Fatwa dan semua yang berada dalam ni, andai kata ada pendapat bagaimana untuk kita kurangkan pencemaran pellets ini kepada orang ramai. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Mufti. Berikutan pendapat saya bagaimana untuk kurangkan pencemaran phelate ini, yang mana sebagaimana kita tahu bahawa phelate ini kebanyakannya terdiri dalam produk plastik PVC, yang mana kita boleh terus menggunakan produk plastik, tetapi lebih baik jika kita menggunakan produk plastik yang terdapat pada labelnya PVC free, iaitu bebas dari PVC. Selain itu, kita boleh memilih produk yang diperbuat daripada polypropylene, yang mana produk ini juga memberi kekuatan seperti produk plastik lain, tetapi tiada falat dalamnya. Seterusnya kita perlu elakkan pemanasan pada plastik PVC serta membeli produk yang berlabel phthalate free, yang mana perkara ini sangat penting, terutamanya dari segi produk bahan mainan bayi ataupun lotion bayi, yang mana kita perlu mengutamakan produk yang tertera phthalate free. Okey, manakala bagi industri terutamanya kilang-kilang perlulah memastikan yang mana dalam produk mereka penggunaan phthalate ini adalah menempati peratusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Wallahu a'lam. Okey, baiklah, pada pandangan saya mengenai pengurangan phthalate ini, saya sebagai penyampai maklumat kepada pengguna bekas dan bahan pembungkus makanan yang diperbuat daripada plastik, direka khusus berdasarkan sifat makanan tersebut. Jadi kami, jika sekiranya pengguna tega plastik, mestilah mengenali nombor identifikasi plastik itu yang terdapat pada bahan pembungkus tersebut, di mana setiap jenis NIP ini
Dia ada ciri khas untuk makanan sama ada panas, sejuk atau berminyak. Penggunaan juga dinasihatkan perlu mengikut kaedah penggunaan plastik makanan yang betul seperti yang disarankan pada bahan pembungkus plastik. Namun, penggunaan bahan kimia pellets amat sukar untuk kita hindari pada zaman canggih kini kerana penggunaannya semakin berluasa. Namun, kita sebagai masyarakat yang bijak dan sayang akan diri sendiri, pasti akan mengelak dan mengurangkan dari menggunakan produk-produk yang mempunyai bahan kimia pellets ni. Antara cara yang dapat saya kongsikan untuk mengurangi penggunaan produk yang berasaskan bahan kimia pellets ini dalam kehidupan seharian, contohnya adalah kita perlu membiasakan diri setiap individu untuk mengamalkan penggunaan bekas berasaskan kaca yang dapat digunakan secara berulang kali serta menggunakan bekas yang mesra alam iaitu diperbuat daripada kotak dan kertas yang boleh dikita semula demi menjaga kemaslahatan manusia serta alam sekitar. Maka dengan itu jadilah kita pengguna yang bijak supaya tidak diinggapi oleh penyakit yang berbahaya. Jadi setakat itu sajalah. Terima kasih. Wallahualam. Baik, terima kasih kepada Dr. Zul dan Puan Aina atas pendapat berkenaan dengan cara-cara untuk pengurangan penggunaan bahan pellets ini. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel luar kita iaitu Puan Aina di atas kesudian untuk sama-sama hadir dalam muzakarah fatwa kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Datuk Mufti dan AJK Fatwa yang lain kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk turut serta di dalam perbincangan kali ini. Saya mohon diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Seterusnya saya nak minta pandangan ataupun pendapat daripada isu kita selaku AJK Fatwa kita iaitu Ustazah Najihah berkenaan dengan hal ini. Dipersilakan. Okay, bagi pendapat saya lebih menjurus kepada harus dalam menggunakan produk-produk bekas makanan daripada Shah Enterprise ni yang mengandungi bahan kimia phelate ni. Hal ini disebabkan oleh banyak sangat kepentingan phelate ni pada masa sekarang, terutamanya dalam pembuatan pembungkus plastik kerana mampu menguatkan zat dan juga memanjangkan hayat produk. Yang mana memang sangat diperlukan terutamanya ketika membungkus makanan daripada kedai. Sekaligus bahan ni lebih mudah untuk didapati untuk kita hasilkan sesuatu produk. Dan jika kita teliti berdasarkan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh KKM seperti yang telah pun disebutkan oleh Puan Aina sebentar tadi, bahan kimia phelate yang terdapat pada produk bekas makanan daripada Shah Enterprise ini masih dalam keadaan terkawal dan tak berada pada tahap yang membimbangkan. Itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih kepada Ustazah Najihah atas pendapat. Ustazah Aida, bagaimana pula pendapat Ustazah Aida? Kalau Ustazah Najihah lebih kepada cenderung kepada hukumnya harus. Tapi bagaimana pula pendapat Ustazah Aida? Dipersilakan Ustazah Aida. Okay, baik. Terima kasih Dr. Mufti. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bagi saya penggunaan bahan kimia phelate ni dalam produk pembungkusan makanan adalah harus. Kerana secara asasnya ia merupakan suatu bahan yang berstatus halal pada dasar istihab di mana ia bertetapan dengan kaedah fiqh iaitu al-aslu fil asya' al-ibahah yang bermaksud asal sesuatu adalah harus selagi mana ia tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Jadi kaedah fiqh ini merupakan pandangan daripada sebahagian besar ulama Islam dan juga salah satu pendapat daripada mazhab Syafi'i. Dan kata-kata ini adalah daripada penulisan As-Suyuti. Jadi manusia merupakan makhluk yang di mana dimuliakan oleh Allah SWT kerana kita dilimpahi dengan pelbagai kurniaan nikmat seperti mana iaitu akal fikiran, makanan, minuman, pakaian dan lain-lain. Jadi hal ini dibuktikan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, yang bermaksud dialah Allah SWT yang menciptakan setiap sesuatu di atas muka bumi ini untuk kamu iaitu umat manusia. Jadi jelas dalam ayat ini bahawa Allah SWT telah menciptakan setiap sesuatu di muka bumi ini kepada umat manusia sebagai kurniaan nikmat
yang harus kita manfaatkan sebaiknya. Dan kewujudan konsep al-ibahah adalah salah satu kurniaan Allah SWT yang perlu manusia mengambil manfaat daripadanya. Jadi huruf lam yang terdapat dalam perkataan lakum dalam dalil tadi bermaksud pemilikan, dan kadar yang minimum dalam sesuatu pemilikan adalah keharusan yang dalam mengambil manfaat terhadap sesuatu yang dimiliki oleh Allah SWT. Okay, jadi manusia tidak sepatutnya dan tidak layak untuk sewenang-wenangnya mengharamkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah SWT tanpa sebarang dalil, sunnah, ijtihad maupun kias. Allah SWT membantah perbuatan mereka yang sesuka hati bertindak untuk mengharamkan sesuatu, sama ada perkara itu terdiri daripada makanan, minuman atau pakaian, mengikut hawa nafsu mereka tanpa berpandukan sebarang syariatnya. Jadi hal ini dibuktikan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man harrama zinatillahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati min rizq. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan demikian juga benda-benda yang baik dan lagi halal dari rezeki yang dikurniakannya. Jadi keharusan dan kesucian sesuatu barangan maupun makanan itu kekal sebagaimana ia tidak mendatangkan sebarang kemudaratan serta tidak bercampur atau bersentuhan dengan apa-apa sebarang najis semasa proses pembuatannya. Oleh itu kesucian suatu produk kesucian suatu produk yang menggunakan bahan kimia valid bergantung kepada cara proses pembuatan, iaitu dengan memastikan kadar valid yang digunakan adalah selamat dan tidak berlebihan sehingga menyebabkan kemudaratan pada kesihatan, serta perlu memastikan sepanjang pemprosesan itu tidak bercampur apa-apa najis untuk memastikan kesuciannya. Jadi boleh dikatakan di sini bahawa hukum penggunaan bahan kimia valid adalah harus, kerana telah dinyatakan pada perbahasan sebelum ini daripada Ustazah Nurul Fatihah bahawa valid adalah sekumpulan bahan kimia daripada petroleum, dan status petroleum adalah bahan yang suci lagi memiliki manfaat buat manusia. Jadi maka jelaslah bahawa produk bekas makanan dari Shah Enterprise yang menggunakan bahan kimia valid adalah suci dan harus penggunaannya kerana bahan yang terkandung dalam valid berasal daripada sumber yang jelas akan kesuciannya. Wallahu'alam bissawab. Terima kasih Datuk Mufti. Baik, terima kasih kepada Ustazah Haida atas pendapat sebentar tadi. Ustazah Farihah, bagaimana pula pandangan Ustazah Farihah berkenaan dengan hukum penggunaan bahan valid ini? Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Sahibus Samaha Datuk Mufti atas peluang yang diberikan ini. Baiklah, ini merupakan pendapat saya berkenaan dengan isu yang dibincangkan ini. Setiap barangan yang mengandungi bahan kimia pastinya akan menimbulkan keraguan terhadap pengguna kerana kebiasaannya persepsi pengguna terhadap barang yang mengandungi bahan kimia adalah kebanyakannya negatif. Akan tetapi bahan kimia yang dikenali sebagai bahan kimia valid ini harus digunakan selagi mana ianya tidak mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan pengguna. Bahan kimia valid ini mempunyai banyak masalah ataupun kebaikannya. Bahan kimia valid dilihat mempunyai banyak masalah, terutamanya dalam pembuatan barangan plastik yang mana membolehkan barangan plastik itu menjadi lebih fleksibel dan tahan lama. Kebaikan ini sedikit sebanyak saya lihat dapat membantu para peniaga di luar sana dalam urusan seharian mereka kerana barangan plastik ini lebih murah, ringan dan menjamin kualiti kekemasan pembungkusan. Selain itu, keharusan menggunakan bahan kimia valid ini perlu dilihat pada bahan asal yang digunakan yang mana bahan tersebut tidak bercampur dengan kotoran najis kerana haram hukumnya menggunakan cecair yang dimasuki najis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, yang bermaksud dan yang menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk.
Seterusnya, bahan kimia felit ini dikawal ketat oleh KKM dan diperakui selamat untuk digunakan seperti mana yang diberitahu kalau tak silap saya oleh Puan Aina sebentar tadi. Hal ini berdasarkan satu kenyataan yang telah dibuat oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, iaitu Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, yang mengesahkan bahawa bahan kimia felit ini dari plastik ke makanan berada pada tahap yang tidak membahayakan kesihatan pengguna lah. Tambahan, pihak KKM sendiri menegaskan bahawa penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan mendatangkan kemudaratan terhadap kesihatan pengguna adalah dilarang sama sekali. Ini adalah berdasarkan Peraturan 27, Peraturan Makanan 1985, dan kegagalan mematuhi peraturan tersebut akan dikenakan denda sebanyak RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Di samping itu juga bagi mereka yang terlibat dengan penjualan barangan yang mendatangkan kemudaratan ini adalah haram kerana berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, la darar wa la dirar, yang bermaksud tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Seterusnya, menjual barangan yang tidak mendatangkan manfaat seperti menjual bahan kimia yang berlebihan sehingga mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan pengguna. Ini bertentangan sama sekali dengan syarak seperti penjualan rokok elektronik yang mempunyai cecair yang berbahaya dan seumpamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu berada di kalangan orang-orang yang beruntung. Seterusnya, suruhan supaya menjauhi arak itu adalah lebih kuat daripada tegahan meminumnya. Suruhan menjauhi arak itu merupakan amalan untuk meninggalkan segala perkara yang berkaitan dengan arak, termasuklah orang yang menjual arak itu sendiri. Jadi apa yang dapat saya simpulkan di sini, selagi mana sesuatu barangan itu tidak mendatangkan risiko ataupun kemudaratan kepada diri, maka dibolehkan untuk kita gunalah barang tersebut. Dan jika ada kemudaratan, maka kita perlu elakkan, kita perlu tinggalkan perkara tersebut. Kerana dalam Islam sendiri telah menegaskan untuk kita menjaga kesejahteraan nyawa. Oleh itu, saya berpandangan bahawa diharuskan menggunakan bahan kimia felit ini pada produk bekas makanan dari Shah Enterprise kerana kepentingan masalahnya dan telah terbukti bahawa ianya tidak akan mendatangkan bahaya kepada orang ramai. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Ustazah Farihah atas pendapat sebentar tadi. Baik, saya tanya kepada semua, bagaimana kalau adakah semua AJK Fatwa bersetuju bahawa jika penggunaan bahan kimia fellets ini hukumnya adalah harus? Bagaimana? Bagi pendapat saya, Datuk Mufti, saya bersetuju bahawa penggunaan bahan kimia fellit ini pada produk bekas makanan Shah Enterprise ini adalah harus untuk terus dijual dan digunakan kepada orang ramai kerana tidak mendatangkan bahaya dan selamat digunakan. Yang lain? Ya, Datuk Mufti, saya juga bersetuju atas penggunaan bahan kimia pelik itu diharuskan. Okey, ada sebarang komen ataupun bantahan? Okey, tiada. Okey, jika tiada, oleh itu saya ingin menyimpulkan berdasarkan hasil mesyuarat kita pada hari ini, mendapati Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Pepel bagi sesi ke-22 yang bersidang pada 30 Januari 2022 telah membincangkan berkenaan dengan permohonan penggunaan bahan kimia fellets dalam produk bekas makanan Shah Enterprise, telah memutuskan keputusan seperti berikut.
setelah meneliti keterangan daripada pemohon, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa bahan asal bahan kimia Felix ini ialah petroleum dan bukanlah suatu yang haram. Seterusnya, penggunaannya tidaklah sampai pada tahap yang membawa kepada memudaratkan kerana masih mematuhi piawaian kesihatan yang telah ditetapkan oleh KKM. Maka tidak boleh dihukumkan haram dalam penggunaannya. Sekaligus bahan kimia ini memberi banyak masalah dari segi kegunaan harian untuk masyarakat dan menyumbangnya kepada ekonomi negara. Dan berdasarkan ketetapan tersebut, Muzakarah bersetuju untuk memutuskan bahawa penggunaan bahan kimia Felix dalam produk bekas makanan Shah Enterprise adalah diharuskan. Dan kadar penggunaan yang dibenarkan adalah mengikut ketetapan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia selagi mana ia tidak mendatangkan kemudaratan. Itu keputusan Muzakarah kita pada hari ini. Dan sebelum kita akhiri Muzakarah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keputusan yang kita keluarkan pada hari ini diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim. Innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala pujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang berhak menerima segala kebaikan. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Kepada Engkaulah kembali segala utusan. Allahu ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmatmu dan rahimmu ke atas muzakarah kami pada hari ini, ya Allah. Dan Engkau berkatilah segala keputusan, segala tindakan kami dalam menyelesaikan maslahat umat Islam pada hari ini, ya Allah. Allahu ya Rahim ya Rahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, akhir sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua AJK Fatwa atas kesudian kita sama-sama kita hadir pada muzakarah pada kali ini untuk sama-sama kita mencari penyelesaian dan resolusi kepada permohonan oleh Puan Liana berkenaan dengan produk syarikat beliau. Suka untuk saya ingatkan kepada Setiausaha Ustazah Najihah untuk segera mengeluarkan memo berkenaan dengan keputusan muzakarah fatwa hari ini dan diserahkan kepada pemohon. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana husnal ladzina amanu wa amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.